Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Azril Nazli alias, dan video ini hanya diupload di youtube.com/Azril Nazli alias lah. Di bawah kategori ataupun playlist video log. Topik yang saya nak bercerita dalam video kali ini ialah mental preparation untuk perlumbaan Liga Perlumbaan Kereta Online, anjuran Adrenaline Impact pusingan ketiga di Litar Lime Rock Park konfigurasi GP. Seperti yang anda lihat, anda tahu, race pertama 46 orang, race kedua kurang sikit sebab orang balik kampung, 41 orang, race ketiga ni saya jangka 40 orang ke atas jugalah. Tapi isunya, race pertama dan race kedua banyak pelumba-pelumba di kemalangan sewaktu awal perlumbaan. Jadi perlu saya ingatkan, perlumbaan AI ni adalah kategori endurance tau sebenarnya. Semi endurance 45 minit. Jadi pada saya kan, surviving first 5 lap tu sangat penting dan sangat vital sebab ini bukan sprint race. Jadi bila semua orang ingat benda ni, perlumbaan ini sprint race, cuba memenangi, tidak ada perasaan nak mengalah. 5 wide depan saya. Jadi mindset tu kena ubah. Ni bukan sprint race, ni adalah endurance. Endurance ni adalah ketahanan mental dan fizikal dan juga keupayaan untuk menjaga tayar tu haus atau tidak. Okey, saya ambil contoh Saya tahu saya tak laju dan saya mengambil keputusan untuk tidak qualify sebab strategi saya adalah bermula dari petak belakang dan cuba hit saya punya personal best dekat Okayama. Sampailah minit ke 45 tu menjelma lah kan. Jadi saya akan bermula dari belakang dan saya akan membuat beberapa jangkaan. Okey, kat depan tu mungkin insiden lah. Terbukti betul ada insiden, terbalik, terbakar, semua ada. Sebab situational awareness yang agak kurang daripada pelumba-pelumba sim racer ni. Habis. Okey, kereta depan-depan ni contohnya laju daripada saya. Di qualify lajulah 1 minit 48 ke contohnya lah kan, saya 1 minit 52. Tapi disebabkan dia orang ni terlibat dalam kemalangan, dah nak kena tunda masuk pit, dah hilang dah 2 minit kan, betul? Okey, dah masuk pit, campur masuk pit semua, campur isi minyak semua, hilang 3 ataupun at least 5 minit lah hilang kan. Aku nak tunggu tayar tu panas balik, 5 minit lah senang cerita lah, hilang gaib, macam tu je. Jadi saya yang perlahan ni 1 minit 52 ni, saya berjaya elak semua kemalangan dan maintain saya punya 1.52 sampai habis. Cuba compare 2 saat advantage dia orang tu dengan saya, 2 saat setiap lap. Jadi kita dua tu darablah berapa lap lah kan. Compare dengan dia orang menghabiskan 5 minit ke dalam pit. Dia fikir siapa menang? Dah tentulah saya kan. Jadi itu strategi saya sebenarnya untuk mengelak kemalangan. Itu satu strategi, sama ada anda bermula daripada petak belakang atau anda mengambil keputusan tidak grid, start daripada pit pun boleh. Enjoy start daripada pit. Sebab 45 orang tahu. Jadi kemalangan tu unavoidable. Jadi start daripada pit tu adalah satu strategi lah yang untuk yang dah tahu tak ada pace, lepas tu perangkap dipanggil mid pack. Okey. Sekarang ni katakan anda bermilih untuk start jugalah, tapi anda bukan top 10. Jadi prepare untuk mengalah, untuk menarik throttle ataupun menekan brake bila rasa side by side tidak selamat. Cuba berancang first lap ni aku nak ambil line paling selamat, bukan race line lah, maknanya line paling selamat. Maknanya kita tak berebut race line dengan pelumba lain. Kita ambil luar, kita nampak kereta kat belakang tak sampai 2 inci daripada bumper belakang kita. Okey, kita ke kiri. Lepas tu dia pun dapat signal kita, oh apa ni, Abang Azril nak bagi masuk lah. So dia pergi kanan lah kan. Kalau katakan apex ke kiri, kita ke kanan, macam tu lah.
Sebenarnya kita tak berebut race line untuk first to lap sebab tayar sejuk. Bukan apa. Sebab tayar sejuk. Sebab iRacing ni menggunakan tayar modeling seperti dalam dunia sebenar. First lap tayar sejuk, mana ada grip. Jadi buat apalah kita merisikokan tayar untuk sprint. Sebab 45 minit perlumbaan tu bukannya 10 minit tau, 40 minit menguji mental preparation, mental strength. Lepas tu perlumbaan sebenarnya berlaku selepas lap 5 ke atas. Semua dah ada pace, semua dah kenal orang depan belakang perangai macam mana. Anda nak maintain, time ni lah anda baru berlumba, nak maintain race line. Dan bila saya sebut maintain race line, anda akan maintain juga anda punya timing, tapi anda nak defend juga kan. Bila defending, time ni lah sebenarnya perlumbaan itu berlaku. Orang ambil luar, orang ambil dalam. Dan bila defending, kena ingat faktor lain. Bila kita defending, tayar akan cepat haus. Sebabnya anda asyik pandang mata tu ke cermin belakang, nak blok sini, blok sana, blok sini. Jadi akhirnya dia menyebabkan ketidakseimbangan dalam kawalan kereta dan tayar akan haus dalam keadaan agak cepat lah. Bila keadaan tayar haus, dah masuk minit ke 30, dah tak ada grip dah. Anda dah mula gelabah ni. Dah tak boleh defend lagi dah tak boleh maintain dah 1 minit 52 anda tu. Terus melompat ke 1 minit 55. Jadi itulah strategi dia, macam mana nak maintain apa tu. Itulah perlumbaan dia. Bagaimana aku nak berlumba tapi sambil maintain tayar dan penggunaan minyak yang minima. Itulah dia perlumbaan. Itulah namanya perlumbaan endurance. Dan Adrenaline Impact memilih format macam tu sebab adalah sebabnya untuk mengajar perlumbaan adalah bukan setakat sprint race sahaja, ini adalah endurance. Jadi anda kena ingat AI ni perlumbaan endurance dalam iRacing. Damage memang tak ada high lagi lah, bukan label high, label ultra ataupun kejam. Kena sikit je, macam last week saya terlanggar Alvarez pelumba daripada Spanyol yang menetap kat Malaysia. Alvarez pula terlanggar pula Ruben Wong. Jadi saya macam mana ni? Terlanggar dia orang. Terpelanting Ruben Wong ke langit. Kesian abang Ruben Wong. Tapi kereta saya walaupun sedikit sahaja dia punya, alamak, tadi saya ke kiri ke kanan lupa teman. Sorry lah guys, saya punya suction cup ni dah nak arwah dah. Kali ni masih boleh kot. Okay, sambung balik cerita pasal mental preparation untuk AI Ahad ni. Ahad ni pukul 9 malam lumba dekat lita pendek tau, lita kecil je, niat satu lap 58 saat boleh complete. Okey lah, 1 minit 2 saat, 1 minit 3 saat dah boleh complete satu lap. Anda nak bertahan 45 minit tau, dan tak boleh ubah setup, pusing kanan. Cuba fikir tayar mana yang habis cepat kalau selepas 30 minit. Dan ada dekat 50 orang ke 45 ke 50 orang yang akan ada dalam lita tersebut. Jadi ke mana macam mana nak merancang, nak cuba fikir aku nak merancang tamatkan perlumbaan dengan zero incident dahulu. It's very tough. Cakap senang. Sebab dalam lumba dalam simulator ada masalah, kita tak ada nampak peripheral vision tau. Tak ada G-force kat seat ni. Kita hanya harapkan visual kat depan dan steering punya input. Jadi macam mana tu? Jadi itulah dia. Tips saya, berlatih sebanyak boleh, solo ke, itu untuk menghafal track untuk anda punya lap time. Tapi nak berlatih dengan manusia ni, kiri kanan ada orang belah kanan, ada orang belah kiri, nak maintain anda punya disiplin, menjaga nafsu untuk jaga tayar. Sebab tu saya cadangkan masuk sahaja official race Mazda MX-5 yang 12 orang tu, dan juga sim lab yang 30 orang tu. Ada masa masuk, tak perlu tunggu kawan-kawan, masuk je.
Sebab anda dah boleh masuk dah, rookie pun boleh masuk, lesen D boleh masuk. Jadi anda katakan habiskan 5-10 race official dekat iRacing official. Jadi Ahad ni anda akan datang dengan dah bersedia dah, aku dah tahu dah aku dah buat apa ni. Macam mana aku nak racecraft dengan orang. Aku tahu aku tak laju, aku nak target top 20. Ataupun kita set kalau tak, aku ni kategori pakcik-pakcik, jadi aku nak set at least aku boleh nombor top 5 dalam kategori pakcik-pakcik. Ada satu tim URT Uncle Racing Team, semua pakcik ni semua tu. Jadi target aku at least depan Rashid Ramlan lah contohnya. Depan Rashid Ramlan, dan biarlah yang laju-laju ke depan. Kita ada personal goal, bukannya kita nak target nombor 1. Sebab saya tahu saya punya pace tak boleh lawan dengan dia orang ni semua ni. So saya punya target, saya kalahkan Rashid Ramlan, dah cukup. Rashid Ramlan pun target dia kalahkan saya, dah cukup. Biar anak dia tu Adi dengan pace kelajuan cahaya tu pergi ke depan, tak apa. So target saya mengalahkan Rashid Ramlan, mengalahkan Rashdan, mengalahkan Ruben Wong, mengalahkan Izan Lee, kategori pakcik semua tu. Dominic Ang, pakcik-pakcik semua tu. Itu kategori saya. Yang lain, yang lain-lain tu biar kita ke depan. Okey, jadi celotehan saya sampai di sini saja. Sampai dah tepat yang saya nak tuju ni. Tengok ya. Bila dah sampai, mati pula. Dia punya suction cup ni dah jahanam. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.